wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala an-nazim wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa indana matan 38. Wa indana asma'uhul 'azimah. Aku nak baca apa ikut lah. Wa indana asma'uhul 'azimah kadza sifa tuzatihi qadimah. Wa indana asma'uhul 'azimah kadza sifatu zatihi qadimah. Wa indana asma'uhul 'azimah kadza sifatu zatihi qadimah. واختيرأن نسماه توقيفية كذا الصفة تفحفظ السمعية. واختيرأن نسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية. واختير أن اسمه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية. وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. واختير أن اسمه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية. InsyaAllah kita nak sambung ni setelah terdekat kita bicara mengenai ta'aluk bagi sifat ma'ani. Dia nak sebut satu kaedah umum yang terpakai. Kaedah ni dalam prinsip mengenal Allah Ta'ala, disiplin memahamkan Allah Ta'ala. Prinsip apa? Prinsip nama, asma' wa sifat. Asma' wa sifat. Bagaimana kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, prinsip nama dan sifat ni. Jadi yang telah kita bicara lepas adalah hubungan antara zat sifat. Dan bila zat sifat tu yang terdekat, ta'aluk tu kita bicara pasal bila Allah sabit zat dan sifat dia. Dan dalam la ilaha illallah tu nak nafikan zat dan sifat perbuatan apa yang ada pada makhluk ni, dia takkan boleh ada sendiri, tak akan boleh ada sifat atas nama uluhiyah, melainkan Allah saja ilah. Bila Allah sabit zat dan sifat dia, tu yang kita nak bicara hubungan antara zat dan sifat Allah Ta'ala dengan zat dan sifat makhluk. Atau umum istilahnya kita bicara ta'aluk. Tu pun bicara, cuma itu pun kita sebut dari sudut ta'aluk. Mana ada ta'aluk, mana tak ada ta'aluk. Jenis ta'aluk, jenis tak ada. Tempat ta'aluk, cara ta'aluk khas pada Allah Ta'ala. Adapun pada makhluk, ada benda yang kita sedia faham. Kalau tak bicara pun tak tahu mana. Pasal ada benda yang common knowledge, yang apa, pengetahuan yang kita sedia faham kat kita, macam mana pun ada mana beza. Di sampai tempat kita bicara, insya-Allah, untuk mengenal ghairiyahnya antara zat Allah, zat makhluk. Walaupun sekali lalu kita pernah sebut, ada bab sebut lagi nanti, insya-Allah. Ghairiyahnya Allah dan masih Allah. Ada prinsip kita dah belajar dulu, awal kita belajar tentang mengenal zat, sifat, perbuatan, asar daripada Allah Ta'ala. Yang makhluk ni adalah asarullah, adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala kepada kita. Tentulah bila Allah buat kita, ada ta'aluk dia ke kita, mesti ada.
kita ni adalah asar ta'alluq zat dan sifat Allah Ta'ala dengan kita. Pasal kita ni, makhluk ni, ma siwa Allah ni adalah natijah daripada apa Allah buat dengan kita. Itulah kita. Dan bila Allah buat dengan kita, atas kita isbatkan zat dia suku, macam mana kita bicara lepas, dan tentulah pada zat dia sabit sifat dia. Dan dengan istilah zat dan sifat ni lah kita bicara dulu, ada istilah bukan ghair, bukan ain, kan? Laisat bi ghairi au bi aini zati. Ada satu sudut bicara zat, ain, nisbah zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Dan di atas itulah kita nak bicara ta'alluq tu, pasal bila Allah sabit zat dan sifat, bila dia zat dan sifat dia, bila dia buat ke kita, tentulah ada ta'alluq dia ke kita. Ada ta'alluq pandang pada sudut kuasa dia. Itu yang nama dia taksir. Kita ni asar ataupun natijah daripada perbuatan dia ke kita. Dan di atas iradah dia, tentulah kita ni adalah juga asar, ya Allah takhsis, kan, apa kat kita, dan tentulah takhsis dia azali lagi, kan, yang takhsis tu nisbah kudrat. Bila Allah buat kita, kita ni asar daripada kudrat dia, dia tanjiz, dia luluskan, dia laksanakan, dia buat bagi jadi kat kita sekarang ni, kan. Tentulah apa yang ada sekarang ni adalah tepat macam mana takhsis dengan iradah dia azali, itulah ada kat kita lah, ni tak lari sikit pun. Itu yang ada istilah ta'alluq tu. Bila Allah buat kita pula, tentulah dia buat kita, takkan tak ada ilmu dia. Ilmu dia tentulah inkishaf ke kita, azali lagi dia inkishaf ke kita. Bahkan kalau atas nisbah kita, apatah lagi bila dia dah zahir kat kita. Bahkan pada Allah Ta'ala tak ada beza pun inkishaf dia sebelum dia jadikan kita dengan dia dah jadikan kita. Bukan bila dijadikan kita ni maka terinkishaf lagi lah ilmu dia ke kita. Subhanallah. Kalau macam tu maksudnya ada tafawut, ada perbezaan, ada martabat ilmu Allah Ta'ala dulu dan sekarang. Maksudnya ada ziyadah, ada naqas ilmu Allah Ta'ala. Mustahil. Sifat Allah Ta'ala ada naqs, ada ziyadah, mustahil. Ada naqs tu maksudnya tak sempurna, akan ada ziyadah. Ada ziyadah maksudnya dia asal naqs, kan? Kalau ada naqs maksudnya asal dah kamil, lepas tu akan kurang. Dua-dua hal ni mustahil pada Allah Ta'ala. Satu, Allah ilmu dia ta'alluq dengan kita bicara lepas, inkishaf dengan mana apa? Dulu pun inkishaf, sekarang ni walaupun dah dijadikan kita nyata sebiji-sebiji dizahirkan, macam mana sabit dengan ilmu dia. Tak ada beza pun antara inkishaf dia sebelum dijadikan kita, dan tak ada beza antara inkishaf dia dengan dijadikan kita. Nisbah apa yang sabit di ilmu dia, tak ada beza. Satu kena faham, kana Allahu, Allah memang sabit ada. Walam yakun syai'un mahu, tak ada apa pun bersama dengan dia. Wa huwal ana kama alaihil kan. Sekarang ni macam mana dia dulu punya itulah sekarang. Tak ada beza dulu, kini, selamanya. La ilaha illallah, la baqi illallah, la daim illallah. Tak ada yang kekal dengan keadaan kamil tu melainkan Allah. Tak ada al-baqi yang mana kekal lah. Dengan mana, apa mana kekal, baqi tu bahasa lain ad-daim. Mana daim, sentiasa macam tu. Maksudnya la yataghayyar, tak berubah sikit pun. Dulu, sekarang kadang tak berubah. Dulu tak ada makhluk, sekarang ada makhluk. Dengan jadi makhluk, tak mensibukkan dia sikit pun. Walam ya bi khalqihinna, tak melemahkan dia sikit pun dengan dia buat makhluk jadi sibuk, jadi syughul, apa seumpama bahasa itu, dengan sebab berserabut tengok makhluk ni. Subhanallah,
Allah Ta'ala tak ada apa-apa pun nisbahkan dia kan, pasal dia ilah, bukan makhluk yang adalah asar daripada dia. Bukan makhluk ni mengasar dengan Allah Ta'ala, kesan dengan Allah Ta'ala, taksir Allah Ta'ala. Allah lah, dialah taksirkan kita. Kita ni asar atau natijah daripada perbuatan dia, kudrat dia, iradat dia, dan tentulah muafakat dengan ilmu dia. Tu yang belajar lepas ilmu dia inkishaf. Pasal nak bicara ta'aluk ni pasal apa? Pasal ta'arif ta'aluk tu pun dia adalah talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizat. Saya syarah tu panjang pula nanti kan, biar dulu lah, ngaji lain lah tu. Ngaji ta'rif macam tu, ngaji nak level 2, level 3 baru nak apa-apal ta'rif. Ngaji level pertama ni bagi faham dulu apa benda tu yang duk cerita tu. Nak faham apa, nak bawa apa, nak reti apa. Belajar pertama ni penting dia antaranya dengar, ingat istilah, lepas tu cuba faham dengan istilah. Nanti baru level ketiga, buh bila level 3 ataupun ni level pertama. Level kedua ni baru hafal. Situ mantap tu, boleh bertembuk dengan orang. Tapi faham pun tak. Itu yang belajar tu. Rasa tak ada harga apa benda yang disebut. Itu yang silap belajar tu. Itu yang tak tahu apa benda nak belajar tu ni. Nak belajar tu tak tahu nak ambil apa, nak kutip apa, nak hafal apa, nak ambil apa, nak faham apa, nak dobit apa, nak tulis apa. Apa benda. Kalau nak soal tu nak soal apa? Apa inquiry, inquiries. Apa pertanyaan yang kita nak tanya tu, tak ada muskil. Tak ada muskil, relax. Padahal banyak macam benda tak faham. Bahkan memang tak faham pun, kepala otak pun bukan pernah faham apa. Belajar je betul cara. Tak betul belajar tu yang tak jadi terpelajar tu. Mudahan dipahamkan kita. Antara benda besar nikmat dalam atas muka bumi ini, faham Allah, faham mentadbiran Allah, faham kita ni makhluk Allah, natijah Allah, asar daripada af'al Allah. Itu sebut kudrat, iradat, ilmu. Sama basar kalam, sama lah. Jadi atas dasar apa yang kita nak belajar ni, kita dah belajar dah sebenarnya dalam konteks zat, sifat. Dan bila Allah buat kita, itu yang belajar ta'aluk. Jadi nak ambil prinsip umum berkenaan macam mana nak memahamkan zat, sifat dan nama. Pasal Allah bila dia buat kita, maka sepatutnya pasti ada nama yang selayaknya dinisbah pada dia di atas apa dia buat ke kita. Dan bab nama ni, yang ni ada sebut prinsip sabit sifat satu. Tentulah dengan sifat itu, bila iktibar dengan dia buat kat kita, sabit nama dia. Misalnya dia kuasa, bila dia buat kita, buat tu pandang sudut mana, tak ada kepada ada, itu nama dia ijad. Ada istilah-istilah tu. Lepas tu daripada tak ada kepada tak ada, tu nama dia i'dam. Tu umum, tu pun masih masa nama umum. Tak ada dia bagi ada, pandang pada sudut bagi ada tu, dia kawal takwin. Tu yang jumpa takwin itu. Dia cuma umum buat, khalaqa, makhluk. Ada sifat khaliq, dia ada khalqu, kan macam tu. Macam yang tu adalah nama dan sifat secara umum, kan? Secara umum. Jadi kita nak bicara ni bukan nama umum, tapi nama khas. Kaedah kita, wa indana asma'uhul azimah kaza sifatu zatihi qadimah. Baik, kata dia, di sisi kita, siapa kita ni, ahli sunnah wal jamaah, sekalian nama-namanya Allah Ta'ala. Nama apa? Nama khas tadi. Yang sebut dalam Quran, walillahil asma'ul husna. Milik Allah Ta'ala segala nama-nama yang husna, yang baik-baik. Istilah baik itu maksudnya laiq bil uluhiyah, yang layak dengan bab ketuhanan. Jadi nak faham dia pun mesti dengan fahaman dan syarahan ketuhanan. Jangan nama Allah Ta'ala disyarahkan, memang tengok kamus apa satu hal.
Jangan fahamkan nama Allah Ta'ala dengan syarahan, dengan faham khalqiyat, faham makhluk. Salah. Mesti faham asma'ullah Ta'ala dengan apa sepatutnya dipaham dalam konteks uluhiyah, dalam konteks ketuhanan. Bila konteks ketuhanan, mesti makna dia makna kamil. Takkan ada naqs, takkan ada zawal, takkan ada taghayyur, takkan ada tahaddus, takkan ada tajaddud. Ini sebab sifat dia takkan ada. Kalau nama yang menunjukkan sifat dia, takkan ada prinsip-prinsip hudus wa tajaddud. Makna yang untuk dipahamkan itu adalah sifat dia. Daripada nama tu dipaham sifat dia. Pasal sifat dan nama Allah Ta'ala nak bicara pasal apa? Pasal tak dapat tidak, setiap zat tentu ada kamalat, dan menunjukkan kamalatnya zat mesti ada zat dan sifat. Setiap yang nak menunjukkan kamalatul zat mesti ada asma' wa sifat. Itu ada ta'rif ulama kita sebut. Apa dia zat ni? Zat ni apa? Zat marji' asma' wa sifat. Zat ni tempat nama dan sifat dia rujuk pada dia. Sebut nama, sebut sifat, dia rujuk ke dia. Sifat, apa dia? Sifat dia kamalatul zat. Perkara yang nak menghuraikan ciri-ciri kamal pada zat. Itu sifat. Dan bila sabit sifat, tentulah sabit asma'. Sabit itu. Cuma atas kaedah bahasa Arab, bila ada sifat khalqi, fahuwa khaliq. Ada sifat rahmah, fahuwa rahman, fahuwa rahim. Nak sebut konteks sifat dan nama mesti dipaham mengikut dilalah bahasa Arab. Yang tu lah pula, yang tu yang kena ngaji bahasa Arab tu. Kalau tidak, kita tak faham kontekstual dia. Itu yang kesempurnaan faham ni tak dapat tidak. Itu yang kena ngaji pondok tu. Sebut pondok lagi. Pasal duduk sekolah biasa tak belajar tu. Pergi mesti pun belum tentu belajar. Saya jumpa dah budak-budak mesti. Saya tanya, orang tak kerti. Satu saya sebut tu. Bukan nak tunjukkan hebat kita, bukan. Tapi dah kata, kita tak jumpa tutur guru yang memang bakar dalam bab ilmu, walaupun ada 10 PhD, bila tak jumpa bertemu dengan buku dengan kuahnya, kita tak jumpa apa benda yang sepatutnya kita kena jumpa. Pasal istilah tu lah, tak bertemu buku dengan kuahnya. Maksud tak bertemu buku kuahnya, kita tak jumpa saluran dia. Macam kita nak bagi kipas ni pusing, petik suih merata. Suih yang sepatutnya dipetik tak dipetik, apa tak menyala. Itulah maksudnya tak bertemu buku dengan awal. Tak bertemu orang yang nak hubung dengan kita, dengan tu kita faham. Tak faham sudah. Padahal benda yang kita sebut tu sebenarnya dah ada dah, cuma tak erti nak petik. Itu tu ya. Kita bila bertemu buku wah ni, jumpa dia petik sikit, tu je kan. Satu kena mengaji bagi bertemu buku wah tu, bagi bertemu ahli dia, bertemu dengan orang dia, bertemu buku wah. Masya Allah. Macam mana bayang tengok masyarakat yang ummiyin jumpa Nabi SAW bertemu buku wah macam mana? Dia dapat pangkat radhiyallahu anhu wa radu anhu, walaupun sebelumnya mereka ni fil jahiliyah. Mereka ni apa? Ummiyin kan? Tak ada apa pun. Tapi bila temu Rasulullah bertemu buku wahyu macam mana? Masya Allah. Mereka mazharul hadi. Mereka ni kan nujum. Bi'ayhim tadaitum ihtadaitum. Siapa? Bertemu buku wah dia tu. Jadi asal nak sebut, belajar tu lah. Faham dilalah. Jadi bila sebut Allah zat, sabit sifat, sifat dia tu nak memahamkan daripada wasfi, nak menunjukkan mana asma'. Yang ni dia sebut prinsip. Kalau ikut kita dah pandai bahasa, terror lah kita pandai mereka. Antisat. Ada display juga. Display pun bukan kita baru buat. Ulama' dah buat lama dah. Pasal kita tak boleh mereka-reka nama. Tak lah. Dia sebut tu lah. Yang indana
di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Mengikut qawaid salaf wal khalaf. Yang telah dihimpunkan kaedah ni oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Mereka dua tokoh yang mentadwin, yang menghimpunkan formulasi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ni, yang menghimpunkan antara dua-dua kaedah salaf dan khalaf. Yang mana yang ijma', yang mana yang ikhtilaf. Dan diambil betul-betul pendapat yang muktamad dipakai. Dengan tu wajib kita faham elok-elok supaya jangan tersilap dan tersasar daripada pahaman akidah. Baik. Ada dua perkara yang disebut. Pertama, asma'uhul azimah. Wa innana, apa dia? Pertama, asma'uhul azimah. Nama Allah Ta'ala yang azim tu, atas masyhur disebut angka tu 99. Itu atas angka yang disebut. Sebenarnya lebih daripada 99. Tapi diguna angka 99 pasal ada riwayat angka dengan sebut 99, riwayat pada Abi Hurairah tu, masyhur popular angka tu. Tapi pengangkaan tu dia sebenarnya bukan dilalah pada angka tu sendiri, bahkan angka tu nak menunjukkan banyak. Macam kita belajar Nabi ada 124,000. Pengangkaan tu angka memang ada riwayat sebut angka, tapi yang muktamad bukan pengangkaan tu. Tapi yang muktamad adalah Nabi Rasul ramai Nabi. Dilalah dia pada kasrah. Itu nama Allah Ta'ala dilalah pada kasrah. Jadi sebut 99 tu nak menunjukkan banyak. Jangan ada orang kata nama Allah Ta'ala 199, satu je rahsia. Astagfirullah. Ada juga faham macam tu. Ada mendengar. Ada juga asibil faham tu. Bahkan Allah ni sebab nama macam mana? Tak terhingga nama dia. Macam mana sifat kesempurnaan dia, tentulah sifat dia pun tak terhingga nak disebutkan kesempurnaan sifat dia. Macam itulah tak terhingga nak sebutkan nama dia. Macam mana pun ada display nama. Pasal Allah, dia cipta kita. Tentulah kelayakan yang ada pada dia. Bukan kita yang cipta kelayakan tu kepada dia. Bahkan dia lagi arif, inkishafnya ilmu dia menunjukkan kamilnya ilmu dia, dan dia kamilnya apa sifatnya ada pada dia, dan kamilnya apa nama yang selayaknya diberi pada dia kat dia. Cuma atas angka ada 99 ni, yang tu pengangkaan ni atas ada warid sebut. Macam mana kalau sebut Nabi ni 120,000, ada juga warid, tapi memang muktamad angka tu tak dipegang dengan tepat. Angka tu bahkan dia isyarat kasrah, isyarat banyak. Macam mana Rasul 313, ada riwayat sebut 314, ada 315. Itu nak pakai mana? Sebut pilah angka tu, tapi akidahnya dilalah tu bukan kepada adadiyah tu, ta'adud tu. Bila angka tu sendiri, bahkan akidah dia adalah kasratul rusul, ramainya rasul. Macam itulah kasratul asma, banyaknya nama. Dan tu ada asma sudah yang tak ada ahad. Ada orang tambah pula ahadul, wahidul, ahadus samad. Itu pun nama Allah Ta'ala 99 tu sampai basir dia. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Kalau ikut cari lagi dalam riwayat-riwayat hadis, dalam Al-Quran pun kalau ikut ada lagi yang boleh ditambah untuk yang tu dimasukkan dalam asma Allah Ta'ala. Al-Jamal, Al-Kamal, tu sifat Allah Ta'ala. Tak masuk pun dalam asma Allah. Inna Allah Jamil. Allah Ta'ala Jamil. Jamil tak ada dalam asma Allah. Dia ada kuat tu. Jadi tak ada dalam asma Allah tu. Dan kalau campur jadi lebih tu sebut angka tu tak, dia laisa mafhumalah, dia tak ada mafhum. Maksudnya bukan angka tu dipakai tak lebih tak kurang, tidak, bahkan lebih. Angka tu nak menunjukkan dilalah kasrah. Itu yang kena mengaji bagi faham tu. Macam yang sebut sab'ina maratan. Lau tastaghfiruna sab'ina maratan. Kalau kamu minta kepada Allah Ta'ala 70 kali istighfar sekalipun, la yaghfirullahu lahum, Allah Ta'ala tak akan ampun puak-puak munafik. Ayat tu turun pada puak-puak munafikin. Kata Allah Ta'ala,
Wa in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirullahu lahum. Ajak mulut dia sebut tu. Macam mana? Astaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Kalau kamu minta ampun 70 kali pun aku tak akan ampunkan. Allah Taala tak ampunkan dosa buat munafik ni. Kalau masih kan nifaq tu, pasal nifaq ni hakiki adalah kufur. La yaghfirullahu lahum. Allah Taala tak ampun. Adakah faham 70 tu? Kalau 70 kali minta tak ampun, 71-nya ni. Lewat muka itu. Boleh? Kenapa didalah apa muka itu? Dia ampun lah. Tak ada pasal. Sebut 70 tu bukan nak menunjukkan dilalah. Maksud dia adalah 70 tu, 71 dia ampun. Bukan. Bukan. Yang ini dipanggil al-adad la mafhumalah. Kita belajar tu dalam kawan-kawan usul fiqh. Adat ni dia mafhum angka tu tak dipakai. Bukanlah maksudnya 70, 71 maka akan dapat keampunan. Tidak. Itu masa isu lain. Tapi nak sebut angka tu tak dipakai dengan angka tu. Jadi kalau sebut Asmaul Husna khas sebut itu 99 tu, angka tu menunjukkan kasrah. Dilalah daripada kasrah. Dilalah untuk menunjukkan sifat kamal. Allah Ta'ala kamil. Adat ni macam mana? La nihayatalah. Tapi guna juga angka siapa? Pasal ada riwayat sebut dengan angka 99. Itu je. Macam mana kita sebut 124,000? Nabi ni memang 124,000 ke? Tak. Ramai lagi. Ada riwayat sebut 125,000. Ngaji hadis jumpa ada pula riwayat 125,000. Tu mana nak selesai? Macam mana nak selesai? Ada 124,000, 125,000. Ulama' dah selesai untuk kita dah. Apa dia? Angka tu tak dipakai. Dia dalam mafhumalah. Bahkan di dalam tu nak menunjukkan ramainya Nabi. Atau wajib i'tiqad atbaq Nabi 25 Rasul yang sebut dalam Quran yang tak ada khilaf. Ini adalah Nabi Rasul. Hak tu wajib i'tiqad. Angka 25 tu tak khilaf. Ada pun 125,000, 124,000 tu pun 99. Atas angka disebut angka lah. Tapi realiti sifat Allah Ta'ala macam mana? Nama dia macam mana? Bukan angka tu. Perangkaan tu nak menunjukkan dia didalah kepada kasrah. Bukan didalah kepada adadiyah. Itu nafsihat binafsihat. Bukan angka tu dengan diri dia sendiri. Dia angka tu. Boleh? Faham? Sebab apa? Yang tu pun kadang ada orang mengaji bengap juga. Dia tak faham. Bengap sedap ayat baru ni. Jangan sebut juga bengap ni. Dengar elok. Apa dia. Jadi wa indana asma'ul azimah. Nama-nama Allah Ta'ala yang azim tu atau masyhur sebut angka 99 tu lah. 99 je kan tu kata. Tak. Kalau kira betul-betul pun semak, kalau rajin buat analisis sikit, ada lagi yang tak sebut dalam Quran yang dalam Asmaul Husna tu. Memang ada. Tengok saya apa. Tapi cari mudah-mudah saya jumpa lah. Tu yang kalau sebut yang sadar ada orang tertinggal tu, ahad ke lah. Macam mana ahad tu? Al-wahidul ahadul samadul. Ada sebut al-wahidul ahad, dia tak bubuh. Tu ahad, mana kul huwallahu ahad. Inna ilahakum la wahid. Tu wahid. Macam mana? Yang biasa dengar tak apalah, kita popular dengar. Ada yang tak biasa dengar tu, kita pula ambil format ni, dengar elok-elok. Nak ambil yang kita nak pakai tu macam mana. Jadi di sisi kita ada asma' azimah. Kaza sifatu zatihi. Macam itulah juga dari segi pembahasan ni sama. Tang mana? Satu masalah asma' tadi, sifat. Buat sifat pula. Kata kita belajar sifat 20. Atau ringkas bahasa Syari. Tak kira sifat manawiyah 13. Macam mana? Dan sifat macam ni dipanggil sifat zati. Kita jumpa dah sifat tu zatiyah, sifat tu subutiyah. Sifat zati, jadi kita belajar Allah Ta'ala ni, belajar sifat zati. Asma', daripada asma' dia ada dilalah sifat. Sifat, daripada sifat boleh mendilalahkan asma'. Ya, nak faham tu. Ada orang kata belajar sifat 99 ni tak bercanggah ke, sedangkan belajar dalam Quran sebut
Dalam Quran tak sebut. Angka 99 tu sebut riwayat hadis yang angka 99 tu. Dalam hadis sebut 99, kita belajar 13. Tak bercanggah dengan dalam Quran. Bercanggah apa benda? Bukan bercanggah. Belajar kalau boh atas nama Asma Husna 99 tu. Atas saya nak sebut angka tu saja. Bahasa saya dah sebut sekali lalu tadi. Atas nama 99 ni tu, itu pandang dari sudut sifat zatiah tentu subut. Angle yang berbeza daripada sifat zatiah itulah menyebabkan adanya pelbagai-bagai asma pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kuasa kan? Dia kuasa mencipta tak? Dia boleh buat rupa tak? Dia boleh tak? Dia kuasa tak bagi nikmat banyak-banyak? Dia kuasa tak mengungkit nikmat yang diberi? Dia kuasa tak memberi sampai kita ambil manfaat? Dia kuasa tak beri tapi kita tak ada ambil manfaat? Kuasa tak? Semua boleh. Semua boleh. Detail satu-satu tu atas subut kudrah dan iradah pada Allah Ta'ala. Iktibar ni khaliq, iktibar ni al-bari, iktibar ni al-fa'al lima yurid, iktibar ni dia al-mu'ti, iktibar ni dia al-mannan, iktibar ni ar-razzaq. Asal dia kudrat tu. Nak tunjuk apa? Daripada sifat zati tu yang kita belajar khas 13 tu, khasnya 7 makni tu daripada zatiahnya sifat tu pada Allah Ta'ala. Maka hasillah asma yang berbeza-beza, yang la nihayah lah, yang tak ada penyudah nama pada Allah Ta'ala ni, infinity angka dia 99. Atas ada riwayat sebut pengangkaan. Angka bukan maksud, tapi dia ialah dilalah kepada banyak dan ketidakhinggaan. Sikit misal bahasa Melayu, banyak dan ketidakhinggaan. Dan sebenarnya itu bukan maksud. Katalah ada orang jual handset. Handset apa? OnePlus. Orang pakai. Ada maklumat itulah. OnePlus. Ui, gilanya OnePlus. Harga boleh berapa? Ada 1,000, 2,000, 1,000 lebih. Tak sampai. Sekiannya. Tapi bagus tak? Sedap orang. Tak mau pakai lah handset lain lah. Okey, contoh. Beli pula berapa? 200. 200? Murahnya. Kalau ada orang dengar kan, kita bunyi udak-udak sikit. Kalau ada orang dengar tu 200. Kalau hang boleh beli handset tu 200, buat main selori kat aku. Adakah bila kita boleh beli selori tu dia memang nak selori ke? Jangan buat bengap. Saya nak ajak tu lah, selori tu apa maksud? Dia nak menunjukkan banyak. Dan yang tu dia nak macam satu perkataan perli lah. Betul dia orang, aku tak percaya lah. Tak menunjukkan tak percaya tu. Bukan boleh maknanya kalau memang harga murah tu dia memang nak selori. Dan bukan pula maknanya nak menunjukkan dia memang nak banyak tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Itu yang angka tu bukan dikendaki. Selori tu bukan maksud. Bahkan dia untuk ada yang bab pengingkaran, ada bab perli, ada untuk memperolok-olok. Jadi angka tu sebagai satu benda untuk menunjukkan mudah faham. Itu je. Untuk istilah tahdirul zihin, menghadirkan pada fikiran kita apa sebenarnya nak dicerita tu. Boleh? Jadi kalau Allah ada nama 99, 99 nama Allah Ta'ala banyaknya. Nak menunjukkan supaya rasa ta'zim pada Allah Ta'ala. Pasal kasratul asma tadullu ala kasratil musamma. Banyaknya nama nak menunjukkan mulianya zat yang diletak nama. Itu kaedah kita. Lepas tu Makkah ada berapa nama? Nabi Muhammad berapa nama? Tengok dalam kitab Dalailul Khairat tu ada 201 nama-nama Nabi SAW. Al-Ghais, Al-Ghais, Al-Ghaisun, Al-Ghausun, Al-Ghiyas. Hui, tentu ya. Al-Hadi, Al-Muhdi. Oh, Masya Allah. Saya buka apa satu pun. Baca tu, Masya Allah. Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, Sadiq, Masduq. Ui, banyaknya nama Rasulullah. Dia Khatimul Anbiya wal Mursalin. Dia Al-Khatim, Khatimul Mursalin.
Sayyidul Mursalin. Nak sebut satu slow. Dia tak hafal elok-elok, baca pun taklah kaji mana kan. Ingat 100 dan nak tahu ada 201. Allah Ta'ala ada 99. Kalah Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Dengar, kepala otak kau. Saya je bahasa gitulah kan. Apa maksud saya kepala otak kau tu? Salah kau punya dilalah. Bukan macam tu. Yang dizahirkan pada Nabi ada 200 nama. Yang kutip ni nama-nama yang diberi pada Rasulullah. Bukan maksudnya mengalahkan nama Allah Ta'ala 99. What's wrong with you? What the hell is going on? Boleh kan cakap orang putih sikit kan. Jadi bukan maksudnya kita intikad Nabi Muhammad lebih pada Tuhan. Apa punya bengap kepala otak kau ni? Kau tak faham disiplin ke? Tak tu kena belajar disiplin ilmu. Bertemu buku dengan luar kita tak ada masalah apa-apa tu. Ada puak-puak ni bila kita selawat banyak kata dia, oh ni membesarkan Nabi lebih pada Allah Ta'ala. Syirik. Bengap sungguh. Hadanallah ila siratal mustaqim. Tak boleh saya jumpa macam tu yang barat dan kita bila ngajar. Tu yang bila ngajar macam tu jumpa tu nak cerita ke orang. Macam ni, kau kena faham ni. Tu yang suruh ngaji tu. Tu suruh dengar elok-elok tu. Ngaji pula, ngaji dengan Wahabi je, dengan ulama-ulama tutup kita tak nak kira dengar. Saya mengaji, saya mengajar macam ni. Saya ngaji untuk tubuh kita yang betul-betul ahli sunnah majemaah ni kita dengar. Sedapnya dia syarah. Biasanya kita dengar. Tak ada kelai apa pun. Ada je tempat nak ihtimal apa orang buat ni ulama itu. Oh sedapnya. Kita dengar murni kita dengar. Cantik kita dengar. Positif je kita dengar. Positif tu maksudnya baik lah. Yang puak-puak ni semua negatif. Sifat 20 ni, falsafah Yunani, gunakan akal. Menggunakan akal lebih pada Quran dan hadis. Kepala otak kau bengap semua. Kan dah kena itu kan. Kalau hampa kalau faham macam mana tutup guru dan ulama kita faham. Maksud bagi apa sini. Itu yang saya kata, aku lari aku lompat aku lutut aja untuk geram tu. Ambil lutut tu bagi dengan tikur ni. Saya ada kedekat lagi buat gitu. Kalau umur saya 90 tak ada lagi. Tapi lepas tu lari-lari mengah ke. Badan gemuk jenis sikit kan. Tak ada lagi gemuk mana tapi ada orang gemuk lagi. Tapi mengah ke umur-umur banyak ni. Tapi boleh buat lagi. Boleh buat lagi. Tak je nak test boleh. Cabut kepala lagi. Waktu cerita apa ni? Geram dia tak faham tu kan. Jadi kaedah kita setiap asma' menunjukkan sabitnya subutnya sifat zati. Daripada sifat zati tu, dengan tu boleh didalahkan kepada apa makna pada sifat zati tu dengan asma'. Dari sebab asal nak bicara asma' Allah Ta'ala beri juga sifat dia. Pertama, disiplin ahli sunnah wal jamaah. Qadimah, dia qadim. Sifat zati Allah Ta'ala khasnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Ambil dengan nas-nas qat'i Quran hadis ittifaq tanpa khilaf. Kita bicara dah dulu. Kalau ada pun sifat idrak, sifat takwin, kita bicara dulu itu kan fahallahu idrakun aw la khulfu wa inda qaumin sahha fihi alwaqfu kan. Ada begitu juga ada dalam kitab itu tak sebut bab takwin dan sekali lalu saya sebut itu ada khilaf-khilaf tu yang khilaf. Tapi yang 7 ni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam tak ada siapa boleh menafikan dia. Bahkan nafi satu pada dirinya adalah kufur tanpa khilaf. Pasal dia ialah ayat-ayat muhkamat. Ambil pada ayat-ayat muhkamat. Bila Allah Ta'ala ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Semua daripada asma' ni menunjukkan subut kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Subut. Daripada asma' tu akan terhasil pati dia sifat tu zatiah dan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Tentu kita belajar dengan rumusan ulama' ni dia senang. Maksudnya apa? Telah dirumus, telah diformulasikan. Nak mahir lagi ngaji lama sikit. Kita kalau analisis pun kita dah ada panduan. Kita tak bengap. Pasal ulama' dah tolong banyak kat kita untuk memudahkan kita faham. Tambah zaman lah ni masa pun tak banyak dah nak mengaji. Kalau takkan mengaji Bukhari je, tak silap tak ada nak khatam apa dulu. Muslim pula, Ibnu Majah pula, Abi Daud, Tirmizi, Nasai, bila nak khatam?
Orang ngaji Darul Hadis pun belum tentu boleh habis. Macam mana? InsyaAllah. La haula. Ajib. Dia tasrifur riyah. InsyaAllah. Apa nak sebut? Orang ngaji Darul Hadis pun tu pun lalu pun ngaji riwayat ni tak habis faham pun. Kesenang pun nak faham. Ni kita belajar ni, belajar nak ambil rumusan dan kaifiat faham dengan itu, pergilah ngaji hadis apa pun. Takkan jadi masalah. Kalau jumpa dia hadis-hadis, dia Asmaul Husna ni, kenapa tak ada dalam 99? Mula bengap lagi. Ni Al-Quran ni hadis ni. Oh, hadis ni tak betul lah ni. Tidak, bukan tak betul. Engkau tak faham. Itulah. Jadi pertama nak sebut sifat Allah Ta'ala dan sifat zati dia. Jadi saya sebut sifat zati ni, dia parti daripada rumusan seluruh asma Allah Ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan kamalat Allah Ta'ala tu. Cukup dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' wasal kalam, dah menunjukkan kamalat Allah Ta'ala. Untuk menunjukkan kamilnya lagi dia tu yang idrak tu, atau kata membau, merasa, menyentuh tu, terimpun dengan satu sifat je, idrak tu, kaunuhu mudrikan tu. Jadi nak sebut nama Allah Ta'ala, sifat dia qadim. Lagi satu, yang tu. Jadi nak sebut nama Allah Ta'ala qadim, asma' dia qadim, sifat dia qadim. Waqtira an asmahu tauqifiyah. Asal syiar tu waqtira anna asma'ahu tauqifiyatun. Nabi darurah syiar baca gitulah. Waqtira telah dipilih, pendapat yang dipilih, annasmahu, anna asma'ahu, anna asma'ahu asal dia. Maksudnya segala nama-nama Allah Ta'ala ni tauqifiyatun. Ini ciri kedua, prinsip memahamkan zat dan sifat. Zat Allah Ta'ala qadimah, sifat Allah Ta'ala qadimah. Zat Allah Ta'ala asma Allah Ta'ala qadimah, sifat Allah Ta'ala qadimah. Lagi asma, nama Allah Ta'ala tauqifiyah, sifat Allah Ta'ala pun tauqifiyah. Cuma apa maksud tauqifiyah ni? Dia terhenti di atas datang syarak, terhenti atas pekerjaan syarak. Itu bahasa selalu untuk guru kita terjemah tauqifi. Istilah tauqif, terhenti di atas pekerjaan syarak. Tauqif dia boleh kata waqaf, antara mana waqaf, berhenti. Jadi maksudnya tauqifiyah, terhenti atas pekerjaan syarak. Maksudnya kita tak boleh nak mereka-reka nama-nama Allah Ta'ala, dan tak boleh nak mereka-reka sifat Allah Ta'ala. Itu maksud tauqifi. Terhenti atas pekerjaan syarak tu maksudnya kita tak dibenarkan untuk mereka-reka nama, dan tak boleh mereka cipta nama Allah Ta'ala, tak boleh mereka cipta sifat Allah. Kita memang tak pandai orang Melayu ni. Kalau orang Arab pun satu hal. Bahkan ambil yang display ni panjang mengaji baru nak ada kemahiran tu. Tak cerita awal-awal lagi pun tak ke mana gak. Ibarat macam mencurah air ke daun keladi pasal alat yang ada tak boleh faham. Alat yang ada tak cukup support. Saya nak cerita ni, software dia besar, 10 GB. Ampamnya RAM 16 MB lah. Storage pun ada 1 GB. Contoh untuk faham angka, sebut sikit-sikit dah lah kan. Saya punya kapasiti nak mencurah ke hampa 1 tera. Hampa ada 100 GB. Mana boleh masuk? Tak boleh. Prosesor pula lembab. Elektrik pun tak cukup power. Tak boleh masuk. Kalau saya nak bagi hampa 100 GB, hampa nak telan, hampa ada keupayaan 1 tera. Tak apa. Satu. Kadang-kadang guru kita dia tak cerita macam tu pasal apa? Pasal dia tahu kita punya kemampuan. Tengok taraf lah. Satu, kadang-kadang ada pokok-pokok yang bodoh sikit cara mengajar. Orang awam dia ajar 1 tera punya kapasiti,
Dia ajar orang awam yang tak ada tera-tera apa pun. Tumpang kat Google je, tu pun dah penuh, tu pun ambil yang free punya. Tak boleh nak bayar pun. Tak faham sudah. Sebab apa? Bayar je tak okey. Bawa ambil trial aja. Tak faham sudah. Saya guna maklumat komputer encet-encet sikit. Ajar Quran hadis ni tafsir apa? Baca Quran tak pandai. Alif Batam tak tahu. Hukum mati pun tak ingat. Quran pun tak pernah baca. Selawat pun tak pernah. Ajar tafsir ni. Ngaji hadis Bukhari. Sikitlah sebut itu kan. Bisa ukur kuat. Contoh. Tidur kuat, melantak kuat. Ajar hadis Bukhari. Maunya. Boleh konon. Mesti bofilah bahasa gitu kan. Baik. Jadi asal nak sebut nama dia tauqifi, begitu juga asma' dia tauqifi. Ambil ya prinsip tu kan. Apa dia dulu kawan-kawan ni nak syarah pun bukan kadang kemampuan. Satu kadang kita pelik ada orang macam ni. Dalam hadis misalnya dia kata apa dengar je lah saya buat misal kan. Ada orang tak faham kapasiti ni, tak faham. Contoh untuk kata betul aku tak faham lah. Esok abang ngaji abang faham, aku kata inilah aku ngaji dulu aku tak faham. Contoh dalam hadis kita belajar yang macam pahaman Wahabi tersebut macam mana? Yanzilu rabbuna fi sulusil lail. Turunlah oleh Tuhan kita pada sulusil lail ila sama'id dunia. Contoh kan, dia nak cerita apa? Yanzilu tu fi'il. Dia kata yanzilu rabbuna, maka sabit Allah Ta'ala ada sifat nuzul. Wow, betul ke? Ada ke sifat nuzul? Ada ke nama Allah Ta'ala An-Nuzul? Dalam Asma' Husna ada? Ada? Ada orang tak apa kot. Mana ada An-Nuzul? Ada orang kata yanzilu rabbuna tu ada sifat nuzul pada Allah Ta'ala. Ada ja'a wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Ta'ala dan para malaikat datang berbaris-baris. Ada sifat maji pada Allah Ta'ala. Ada sifat ja'a. Ja'a bukan sifat, ja'a fi'il. Boleh ke mana wasfi ja'a mana maji, sedangkan dia mutasyabihat? Boleh ke sebutkan nama pada Allah Ta'ala sifat maji? Boleh ke yanzilu rabbuna ni dia ayat mutasyabihat, mensifatkan ada asma' Allah Ta'ala, mengasma'kan Allah Ta'ala dengan nama sifat apa, dengan ada sifat nuzul pada Allah Ta'ala. Tadi pula kidah siapa yang pakai ni? Ini kan kidah ahli sunnah jemaah kita, ada sifat maji, ada sifat nuzul. Syarah pula dengan mana? Makna khalqiyah, mana makhluk. Mana apa? Ja'a intiqalun min makan ila makanin. Nuzul intiqalun min makan al-ali ila makanin sufli, ila makanin safil. Tu berpindah daripada tempat atas tinggi kepada rendah. Itu maknanya yanzilu. Subhanallah. Faham makna lughawi. Buh nama satu masalah dah. Hurai makna baharu siap dah. Nak mampu kau. Nak ikut akidah. Ayat-ayat yang muhkamat tak mau faham, yang mukhalafatu lillah wa laysa kamitslihi syai'. Ya Allah, asal wujud dia lah wujud kita, asal adam wujud dia laisa bimakan. Siapa? Wa huwa khaliqul makan. Allah Ta'ala dia yang mencipta tempat, takkan dia yahtaju ila makan. Subhanallah wa huwa ghaniyun ay mustaghnin an kulli ma siwahu. Tak faham bab intiqad yang usul dalam bab akidah. Habis-habis pergi faham yang mutasyabihat. Nak mampu ke gitu ngaji akidah? Mana boleh gitu. Jadi yang tu ada disiplin besar, nak faham satu-satu tu. Tu saya kata kalau saya syarah banyak musa lagi macam curah air daun keladi. Kalau curah hujan ke tanah, meresap juga tanah. Walau hujan tertentu tengok lagi basah, meresap juga. Ini curah daun keladi, sikit pun tak lekat. Dengar je. Terni pun tak lekat. Boleh berai balik saya sebut mafhum la al-adad la mafhumalah. Boleh ulang balik saya sebut istilah-istilah ni, boleh? Boleh. Itu pun dengar macam curah hidung keladi, nak kena lempar, nak kena sepak tu. Hatulah mengaji nak kena muzakarah balik. Faham tak tadi? Itulah jumpa tu sambil makan nasi muzakarah balik. Sambil bawa food panda tak apa, hantar. Tunggu sini, tunggu call mana-mana. Mana? Tadi yang ngaji faham lah. Aku tak apa faham lah apa dia tauqifiyah ni, apa dengan qadimah.
Hafalah tadi. Aku hafal ni. Wa indana asma'ul azim maka sifatu zatihi qadimah. Sambil bawa Fuad Panda tu ya, brom. Tak pun jumpa agak traffic light. Contohlah ada budak Fuad Panda ni, kita cerita lah gitu. Boleh mengaji, manfaatkan semua untuk lillahi ta'ala, tawajuh, dia tak ada lain, ilmu lah, mengaji lah. Bawa makanan pun la haula wala quwata illa billah. Ada orang take order, yang ambil ya, bagi kita nak hantar macam mana? Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Hafal Al-Quran, bacalah. Jangan tak baca. Ni kita buat Fuad Panda, kita bawa duit aja. Mana cik? Bacalah Quran sama. Anta hafiz, hamilul Quran. Bawalah cik. Sambil bawa Quran motor tu, baca Quran. Baca wattur, kitabul mastur, fi raqqim manshur wal baitul ma'mur was saqfil marfu'. Mati baca Quran weh. Mana nak tahu mati bila? Belum tentu naik motor ke naik kereta jalan kaki tidur pun mati kan. Tapi kalau kena covid tak mati. Ramai sihat beribu-ribu sihat, beratus ribu sihat, tak makan ubat apa pun. Lah ni sihat boleh joget lagi. Duduk tempat kemudian dekat Maps tu. Alamak leceh sungguhlah. Dia orang jadi tempat kuarantin Maps tu lah. Tempat tu lain, bukan Maps tu. Oh yang ke Maps tempat yang bayar mahal tu, bukan situ. Oh yang ke yang tu tempat kuarantin, seronok dia best. Tutup lah tu. Yang ke yang tu buat tempat kuarantin. Bagus lah, nak merasa masuk pergi situ. Macam masuk pusat serenti tu. Tak faham surah. Baik, kita punya pelajaran senang je. Apa dia? Nama Allah Ta'ala Qadim, asma' Allah, sifat Allah Ta'ala Qadim. Kalau nak guna bercakap Melayu itulah kan. Kalau bahasa Arab asma' jamak qadimah, sifat qadimah, mesti mutabaqah khabar dengan mubtada. Tu ngaji nahwu pula. Lepas tu asma' Allah Ta'ala, asma' jamak juga qadim. Mana dia asma' qadim, asma' qadimah. Ngaji bahasa Arab kena jaga muzakkar muannas, mubtada khabar tu mesti mutabaqah. Ada syarat-syarat dia kena faham. Itu satu hal. Atas kita belajar cakap Melayu ni, nama Allah Ta'ala dan sifat dia qadim dan tauqifi. Apa makna qadim? Sedia kala. Bukan baru bila Allah Ta'ala buat makhluk baru ada sabit nama dia. Tak. Satu salah kalau ada orang kata Allah ni sebelum ni buat makhluk, Allah ni ada zat dia saja, nama tak ada lagi. Ada satu ustaz tu, ustaz yang kontroversi tu. Tak terti, tak mengaji kitab tauhid pun, tapi mengajar kitab hikam. Masya-Allah. Dia tu dah kata macam tu. Kata Allah ni sebelum ada makhluk ni, dia ni ada zat dia saja. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Sabit zat, sabit sifat, sabit asma, qadim. Macam mana dia kata Allah Ta'ala ada zat mata-mata? Ni pelajaran apa? Akidah apa ajar ni? Konon mengajar ilmu hakikat, sesat barat. Ngaji tak guru itu, baca buku chef pun. Mula buka rahsia lah apa dia. Hampa tahu sifat, hampa tahu asma dia. Itulah. Kau Allah Ta'ala tak mau kenal macam tu. Tahu sifat, tahu asma Allah Ta'ala dengan tu. Sabit, sama, asma, tahu sifat. Boleh marji' asma Allah sifat. Apa dia? Boleh kenal zat dia siapa. Allah Ta'ala sabit sifat, sabit asma. La ilaha illallah. Sabitlah ni afa'alullah. Tengok hujan turun, la ilaha illallah, sebut pergi ke Allah Ta'ala. Boleh faham apa? Tu marji' daripada ni af'al dia dilalah daripada sabit sifat dia dan zat dia. La ilaha illallah. Pelajaran kita tauhid tu nak dapat tu faham macam mana hubungan tauhid ni. Masya-Allah, masya-Allah. 24 jam tauhid. Tu kena pergi kursus Ramadan. Tu pun sekali Ramadan belum tentu boleh dapat. Hemah dapat. Saya sebut belum tentu tu nak menunjukkan dia tak semudah macam tu. Mujahadah besar. Mujahadah besar. Kalau tak nanti sana pun takkan tunggu bulan mana sekarang ni. Mana takkan apa yang ada, pakai dulu apa yang ada. Kadang-kadang duk harap-harap kat sana rupanya kat sini rupanya syarah lebih lagi daripada kat sana. Sana tu memang dia waktu tarbiyah, camp tarbiyah. Macam-macam sudut tarbiyah, makan, minum, macam-macam hal. Macam mana pun kadang tak ada juga pun tarbiyah makan minum.
Makanlah semakan-makannya. Apa sebut tu? Sikit sana lah. Pasal nak dapat yang faham tu. Jadi pelajaran kita simple je. Zat Allah Ta'ala Qadim, zat Allah Ta'ala Tauqifi. Astagfirullah, apa pergi sana ni? Dah terlajak pergi sabit sana. Asal kita bicara asma' dan sifat. Asma' Allah Ta'ala Qadim dan Tauqifi. Kita faham lah Qadim apa, Tauqifi apa. Saya sebut lah tadi kan. Terhenti. Tauqifi tu terhenti berjalan syarak. Maksudnya tak boleh nak kita reka-reka. Sifat Allah Ta'ala pun adalah Qadim dan Tauqifi. Itu saya sebut dalam konteks Melayu lah. Arab nanti saya sebut nahu tadak khobar apa tu. Apa sebab tu yang kaedah kita ahli sunnah wal jamaah di atas kata dia tauqifi asma dan juga sifat ni tauqifi ya. Maka tu yang jumhur ahli ulama ahli sunnah wal jamaah tak kira idrak. Walaupun ada ulama kita yang mensampaikan idrak pada Allah Taala. Sifat idrak tu. Pasal apa? Di atas disiplin tauqifiyahnya, nama-nama Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala, bila dia idrak, masa kaunuhu mudrikan, nak kata ada sifat idrak, ada sifat, ada nama mudrik, sabit mudrik, macam mana kudrat, sabit qadir, iradat, sabit murid, nak menunjukkan dilalahnya itu dia adalah tauqifi, maka tawakuf adalah lebih baik. Itu kita bicara dulu tu dalam bab idrak tu. Fahalahu idrakun aula khulfu wa inda qaumin sahafil waqfu. Siapa kena tawakuf dalam bab sifat idrak tu siapa? Atas kaedah akli munasabah. Pasal dah sabit subut sama pasal kalam, tentu munasabahnya tentulah sabit membau, merasa dan menyentuh. Tapi tak ada yang Quran, tak ada hadis. Nak dinafi tak boleh. Nak isbat pun tak kuat. Pasal tak ada didalah daripada Quran hadis. Bi'aini zat, bi'aini ayat, bi'aini hadis. Ainiyah hadis dan Quran tak menunjukkan makna gitu, tapi dia adalah akliyah membenarkan yang ni sifat kamalat Allah Ta'ala. Sebab tu wa inda qaumin sahafil waqtu, tawakuf lagi baik. Itu yang tawakuf siapa? Pasal idrak adalah bab yang kena tauqifiyah. Pasal tak warid datang, tapi sabit kamalat Allah Ta'ala dengan sifat tu. Yang tu tak faham, rujuk balik. Jangan jadi daun keladi. Jangan ngaji buluh kasab. Apa sama ni? Ngaji buluh kasab. Pangkal hilang, hujung lesap. Ya hari ni pun berasap-rasap. Itu tak jadi tu. Ngaji ada disiplin. Ada disiplin. Walaupun ngaji macam ni, ngaji berkitab satu hal, mengaji macam ni satu hal. Dua-dua semua kata semua pengajian kena lalu. Tambah kitab ni ada orang biasa baca kitab, semua kena lalu. Semua kena lalu. Dengan kadang kita lalu, kadang-kadang kita baca macam ni faham, bila baca kitab tak faham, kena lalu disiplin baca kitab lama sikit. Siapa? Baru kita akan faham cara baca kitab. Kadang baca kitab tak faham juga. Dengar macam ni, oh baru faham. Oh faham. Oh faham. Orang kata macam-macam cara. Kan? Berak pun macam-macam cara. Muhpir gitu kan. Makan pun macam-macam rasa, betul tak? Takkan belajar satu cara ya. Itulah. Yang tu saja sikit nasihat belajar guru. Selagi ada guru tambah duduk pondok ni, selagi ada orang boleh mengajar, orang pula tu lama, dia punya experience masing-masing tak sama. Duduk dengar elok-elok, kutip elok-elok, dengan doa banyak tawajuh, ya Allah bagi aku boleh faham ilmu sebab dia. Walaupun kadang mudah pada kita apa saja, atas kita nak berguru, jangan bagi nampak aib guru kita. Itu pun satu kaedah berdoa kan. Jadi kita nampak aib guru, habis blok. Tambah kita tengok jangan kurang, kita tak mengaji dengan dia, taubat tak mengaji. Siapa? Bahkan sifat mazmumah datang, takabur mari, riak mari, macam-macam hal, ujub mari. Subhanallah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Na'udzubillah min syururi anfusina. InsyaAllah sambung kita wa kullu nafsin awhamat tashbihat. Baru nanti setelah kita bicara kaedah muhkam macam mana, baru masuk pula pembahasan tentang mutasyabihat. Baru bicara mutasyabihat. Bukan tak bicara kaedah Asy'ariyah Maturidiyah, tapi bicara apa tu? Muhkam dulu lah.
kudrat, wujud, kidam, bakok, muhkam dulu, sabit Quran, hadis. Puak benggap aja yang kata ni faham apa? Fahaman Yunani, Greek lah, apalah, na'udzubillah. Dia tak faham tu. Kalau dia faham, maksudnya esok dia sepak je siapa yang cakap macam tu. Iya. Kita ni bila kita dah kenal siapa apa hak yang batil, kita rasa macam nak sepak apa batil yang merapu itu dulu. Ajar kita benda merepek dulu. Baru nak jumpa disiplin ayat-ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min dhurriyyatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك